Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam. Ini sebenarnya saya nak test, saya ada masalah sikit sebelum saya nak test dekat live di Facebook. Dah lama saya tak buat live di Facebook. Jadi hari ini sementara waktu ni saya nak cuba percubaan suara. Boleh dengar tak? Siapa yang kebetulan ada di sini? Sementara menanti waktu isyak. Saya takut tak dengar suara. Ya, harap ada suara. Okeylah, untuk dalam 2 minit ke 10 minit komen tentang esok. Esok adalah hari habislah ya percutian 1 hari penangguhan yang diminta oleh Najib. Hari ini dapatlah dia berehat seketika. Yang diminta 3 bulan, 4 bulan untuk tangguh kes rayuan dia. Setelah dia nak bawa bukti baru telah ditolak oleh mahkamah dan dia minta menangguhkan ya atas alasan kononnya peguam dia baru ambil kes. Ya, bila ditukarkan Syafi'i, diganti dengan peguam Zaid Ibrahim dan juga satu lagi rakan guaman. Atas alasan itu dia minta tangguh 3 ke 4 bulan ya penangguhan Datuk Najib ni ya, yang lebih dikenali sebagai Mak Sakau ni ya. Dia minta tangguh 3 ke 4 bulan. Tapi hakim mengatakan tidak perlu dan tidak dibenarkan penangguhan, hanya 1 hari dibenarkan, iaitu tadi. Hari ini tidak ada perbicaraan, dia boleh berehat ya. Bolehlah ya, kalau dia nak kalau ada sakit ke, mana tahu lah besok pagi dia sakit ke, tiba-tiba kadang-kadang dia penyakit dia datang tiba-tiba ya. Datuk Seri Najib ni kadang-kadang penyakit dia datang tiba-tiba. Waktu di mahkamah lah ya. Kalau dekat media sosial kita tengok, wah hebat, dia dah jago. Tapi bila mahkamah dia selalu diserang penyakit. Ini masalah juga ni ya, patutnya kena hantar berubat juga lah ni kan, penyakit dia macam ni. Jadi besok pagi kita harapkan dia sihat. Bukannya kita mengharapkan dia masuk penjara ya. Kita tidak mendoakan keburukan untuk sesiapa pun. Cuma kita mengharapkan dia sihat, cergas minda dia, panjang akal dia ya, untuk dia mempertahankan diri dia kalau dia rasa dia tidak bersalah. Dan kalau dia rasa dia teraniaya, masa di mahkamah lah tempat dia membela diri dia ya, bukan di media sosial. Kalau media sosial ni biasalah ya, mungkin admin dia yang buat kerja ya. Kadang kita tengok banyak kenyataan-kenyataan yang tak logik, tak masuk akal, dan yang boleh dikatakan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya datang daripada seorang bekas Perdana Menteri ya, dalam Facebook, macam mana yang dia selalu duduk siarkan ya. Tapi tak apalah, itu di media sosial, dia nak tunjuk hebat, dia nak sindir orang sana, sindir orang sini, itu pulang pada dia. Tapi hakikatnya di mahkamah dia kena berdepan dengan hakim, bukan seorang hakim ya, dengan 3 orang hakim akan mendengar. Dan esok kita harapkan dia sihat, cergas minda dia ya, mempunyai ketabahan ya. Janganlah kamu takut wahai Najib, hakim itu adalah makhluk seperti kamu juga. Janganlah kamu gentar dan takut. Itu talqin untuk dia lah ya, untuk di dalam perbicaraan. Dan daripada 15 bulan sampai 26 Ogos adalah hari mahkamah menetapkan tempoh untuk mendengar rayuan beliau ya. Dan tidak semestinya 26 bulan itu hakim akan memutuskan ya. 26 bulan hari yang terakhir itu tidak semestinya hakim akan memutuskan dia bersalah ataupun tidak ya. Kerana keputusan selepas 26 bulan itu mungkin hakim menangguhkan keputusan, bukan menangguhkan kes ya. Penangguhan kes telah pun ditolak. Hakim tidak lagi membenarkan ya, kes ini ditangguh ya. Cuma 1 hari ini saja dia bagikan cuti untuk Najib berehat ya. Sebab pasal semalam kita tengok muka dia macam pucat sikit kan, jadi dia perlu berehat 1 hari. Jadi besok dia kena datang untuk perbicaraan dan kes tidak ada lagi ditangguh. Cuma kita nak faham di sini adalah selepas tempoh 26 hari bulan itu, keputusan hakim itu ya, kemungkinan akan ditangguh ya, sama ada sebulan, 2 bulan, sebab meneliti ada lagi 2 mahkamah sebelum ini, 3 mahkamah ya. Sebelum ini yang keterangannya beratus-ratus muka surat, yang hakim peringkat persekutuan ini akan meneliti kesemuanya
dan akan membuat keputusan. Jadi sebab itu jangan terperanjat kalau selepas 26 bulan tu hakim mengatakan bahawa keputusan itu ya akan diumumkan, penangguhan ya. Keputusan itu akan diumumkan kemudianlah, kemungkinan hujung tahun ya. Ramai meramalkan makan masa dalam 2 bulan. Dan selalu juga berlaku dalam sebelum ini di kes Mahkamah Persekutuan, keputusan itu ditangguhkan sampai 5 bulan pun ada ya. Keputusan itu bukannya kes memang tak ada. Keputusan itu biasanya hakim akan ambil keputusan. Sekarang ada 3 hakim yang mendengar kes rayuan beliau, dan 3 hakim ni akan meneliti daripada mahkamah yang pertama, mahkamah yang sebelum ini ya, ada 3 mahkamah yang telah pun dilalui, semua itu akan diteliti ya. Semula keterangannya saksi pada 60 lebih saya dengar ya, dalam kes SRC ini. Jadi ini akan diberi pertimbangan oleh hakim. Dan kita tidak mengatakan bahawa kita mahu dia terus dihantar ke Sungai Buloh ya. Kita ni apatah lagi dalam parti keadilan, kita menentang kezaliman, kita menentang ketidakadilan ya. Sesiapa pun ya, kalau yang tidak bersalah, kita tidak mahu mereka disumbatkan ke dalam mahkamah. Kita nak orang yang bersalah sahaja ya, yang akan menerima hukuman ya. Kerana dalam konsep Islam itu sendiri pun bahawa lebih baik melepaskan orang bersalah daripada memenjarakan orang tidak bersalah. Ini konsep Islam sendiri ya, dalam konsep Islam itu sendiri. Dalam sistem penghakiman, lebih baik melepaskan orang bersalah daripada memasukkan orang tidak bersalah. Begitu adilnya Islam menetapkan hukum di dalam penghakiman. Sebab itulah kita dulu pun kita cukup marah apabila penganiayaan kezaliman dilakukan oleh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menekankan tentang reformasi kehakiman ya, reform dalam sistem kehakiman. Jadi tidak ada campur tangan politik ya, jangan ada campur tangan politik. Yang bersalah dibicarakan, beri peluang untuk dibela diri dan diadili dengan sebaik mungkin, dan kalau bersalah dia masuk, kalau tak bersalah dia kena lepaskan ya. Ini yang Anwar perjuangkan. Ini yang Anwar perjuangkan, dan apa yang Anwar lalui selama ini ya adalah satu pengalaman dan pengajaran bagi dia dan kita semua ya, bahawa kezaliman itu tidak harus dibiarkan dalam negara kita ini ya. Apatah lagi kita mengaku sebuah negara Islam ya, apatah lagi kerajaan yang ada ini ya, kerajaan Melayu Islam ya. Jadi jangan kita menghukum orang tidak bersalah. Sebab itu Najib harus berdepan dalam perbicaraan ini, dan kita mengharapkan beliau sihat, segar bugar ya, untuk beliau mempertahankan dirinya. Kalau dia yakin dia tidak bersalah ya, janganlah ada helah, tipu muslihat dan sebagainya ya. Janganlah esok tiba-tiba ada buasir lah, apalah kan, sakit pinggang lah, macam-macam lah ya. Jadi kita harapkan dia sihat. Kita tidak mendoakan ya kezaliman ataupun ketidakadilan kepada beliau ya. Dan hari ini kita dengar kenyataan daripada Zaid Hamidi ya, mengatakan bahawa menyeru kepada ahli UMNO supaya susah dan senang ya. Kita sanggup susah dan senang bersama dengan Najib. Tapi dia lupa waktu dia senang, dia berdua aje lah kan, dia dua je rembat. Waktu dia senang waktu dia senang, dia suku sakat dia, family dia yang makan. Tapi waktu susah dia nak ajak semua join. Inilah bezanya ya, bezanya pemimpin-pemimpin yang betul-betul ya berjuang untuk rakyat, yang memikirkan rakyat ya. Waktu mereka susah mereka ingat kepada rakyat, waktu dia senang ya macam-macam. Sepanjang dia jadi Perdana Menteri ya, dengan percukaian GST-nya, dengan kezaliman terhadap Anwar Ibrahimnya, sumbat Anwar Ibrahim waktu itu ya, banyak lagi yang dia lakukan ketidakadilan yang berlaku di zaman Najib Razak ya. Jangan ingat kerana dia beri cash is king ataupun bagi cash kepada rakyat, maka itulah dalil untuk mengatakan Najib ni seorang pemimpin yang baik ya. Kita menilai seorang itu bukan kerana dia bagi wang kepada kita ya. Kalau kita menilai seorang itu bagi wang kepada kita, maka kita ini tidak ada nilai ya. Kita boleh dibeli dengan wang ringgit ya. Negara ini pun boleh tergadai sekiranya semua rakyat negara ini hanya memandang kepada wang ya. Datang negara kuasa-kuasa besar, mereka kaya raya, boleh saja mereka membeli negara ini kalau semua rakyat melihat kepada
kebendaan kepada wang ringgit. Sebab itulah ramai yang muji Najib. Jahat-jahat Najib pun dia bagi duit juga, ya, bagi duit orang Fedah. Jahat-jahat Najib pun, ya, dia hantar juga untuk imam pergi Mekah. Ini banyak orang di kalangan orang Melayu kita berfikiran demikian. Ya, apakah kita nak letak maruah kita ke tahap itu? Ya, untuk menilai seorang baik atau buruk hanya kerana dengan wang ringgit, hanya apa yang kita perolehi. Ya, selain daripada itu, kita tak ambil tahu. Berapa banyak dia sakau, kita tak ambil tahu. Ya, macam hari ini, viral tentang skandal LCS-nya dengan bertabungnya, ya, sebelum ini tabung haji dan sebagainya. Ramai yang tidak faham, ramai yang tidak tahu. Ya, sebab bagi mereka, peduli apa dia? Ya, tentang duit dalam tabung ke, kemudian amanah pension ke, tabung haji ke, yang penting dia bagi aku duit. Ya, menjelang pilihan raya aku dapat duit. Bagi bekas tentera pula setahun sekali dapatlah RM500 cash, ya. Dan bagi warga tentera pula ujung tahun dapat bonus. Cukuplah. Ya, apa lagi nak? Ini yang menjadikan negara kita rosak sebab kita tidak ada kesedaran. Ya, kita tak boleh fikir jauh lebih daripada itu. Ya, tak boleh fikir jauh daripada itu. Dan hari ini kita lihat bagaimana pemimpin itu waktu dia susah dia mengharapkan kita untuk memberikan, ya, mengharapkan rakyat bersolidariti, memberikan sokongan kepada dia. Ya. Waktu dia senang, apa rintihan rakyat, apa yang rakyat minta, dia tak peduli. Dengan keegoan dia, ya, dia, isterinya, anak-anak dia, ya, sahabat-sahabatnya, gunakan kuasa sebaik, gunakan jawatan dan kedudukan. Ya. Bagaimana dia melantik seorang SU negara 30,000 sebulan, mesyuarat tak pernah buat, tak pernah hadir mesyuarat. Buta-buta masuk 30,000, ya, dilantik. Dan bagaimana dilantik jawatan-jawatan penasihat dan sebagainya, tidak ada langsung membantu kepada pembangunan dan kepada kemakmuran negara. Ini hanya untuk mengagih-agihkan kuasa di kalangan mereka. Ya, kita ingatkan bila era Najib habis, Pakatan Harapan Pemerintah kita boleh baiki. Ya, tetapi apabila sudah menjadi resam dalam dunia ni, apa di pihak yang mahu buat kebaikan pasti akan ditentang oleh orang-orang yang jahat. Kebetulan pula negara kita ini ahli-ahli parlimennya ramai yang jahat daripada yang baik. Ya, bila ramai yang jahat daripada yang baik, maka yang baik akan kecundang kerana dia boleh dikhianati. Ya, sebab itu kerajaan PS jatuh. Ya. Namun apakah kita mahu menyerah? Apakah kita nak mengatakan bahawa politik itu kotor, maka kita tidak ambil tahu lagi tentang politik? Kalau itulah sikap yang kita ada, maka orang yang zalim ataupun orang yang kaki-kaki rasuah ini, dia amat suka sekiranya rakyat tidak mengambil tahu lagi tentang politik. Dia akan menjadi gembira kalau rakyat mengatakan, oh, politik tak penting, yang penting aku boleh hidup, siapa perintah pun gaji aku banyak ini. Ya. Kalau kita dalam tentera, siapa jadi kerajaan pun, kalau aku korporal jugalah, ya, aku tak kisah siapa kerajaan. Ini orang sikap macam ini amat disukai oleh pemimpin-pemimpin yang korup. Ya, kalau tidak ada di antara kita yang ada kesedaran, yang benci kepada rasuah, ya, yang ada, kita tak suka rasuah, tapi kita tidak mahu memberitahu tentang politik, maka akan naiklah, ya, akan naiklah sebuah kerajaan yang rasuah, dan akhirnya kita juga mendapat kesan. Kalau tak kita, anak kita, kalau tak anak kita, cucu cicit kita, ya, akan mendapat kesan. Ya. Hasilnya, ya, akibatnya kerana kita, ya, kita tahu tapi kita tidak mengambil tahu. Ya. Kita tahu dan kita tidak membantu untuk kemakmuran dan kesedaran negara ini. Okey. Terima kasih kepada rakan yang sempat bersama kita. Saya nak buat, sebenarnya saya nak ujian aja, ya, di Facebook hari ini. Sebab dah lama tak buat live, mungkin suara okey kot. Fegurian Fellow, salam Wak Jahid. Kemudian kita ada Wan Faizul, Mak Sakau. Kalau program parti tak sakit katanya. Betul? Betul. Kalau program parti dia boleh datang. Ya? Solidariti geng-geng Sakau, Wak Jahid. See you in Sungai Buloh. Dia Zahid kata sanggup susah dan senang bersama Najib. Ya? InsyaAllah lah, ya, Tuhan akan makbulkan. Dia akan bersama-sama Najib nanti. Ya? Sehidup semati. Najib say I next Hishamuddin go to Sungai Buloh. Itu kata AB. Ya? Figurian Fellow, mak kau esok sakit kata. Wah, ramai kata dia sakit ni, janganlah doa dia sakit, ya. Nanti tangguh pula lagi persyaratan. Muhammad Rahmat Ahmad, Assalamualaikum, apa botak? Waalaikumsalam. Wan Madrasah ulah sikit ketemu depan ajak penyokong PS tu maka UMNO di Pang. Alamak, aku dah tulis dalam Facebook. Nantilah kita buat siri lain lah cerita pasal PAS ni.
Aku tak boleh cerita pasal PAS. Kalau cerita pasal PAS, kali panjang lebar. Ya? Ha. Muhammad Azrul Ayun. Assalamualaikum Abang. PM ni suka kalau Najib masuk penjara senang dia nak bertanding. Betul. Betul ya. Zaman ni orang bodoh saja percaya ke UMNO. Riana Zul, apa cerita tu? PAS menapu, jangan percaya katanya. Aiman Syauki. Terbaik Abang balon tadi. Najis Sakau and Hisap Puting is watching kata zaman ni ya. Baru Zaman Bakhtiar, salam dari Pasir Salak Abang. Okey, terima kasih banyak. Ini seketika saya nak test sikit itu lagi masalah audio ya. Jadi insyaAllah kalau kita ada lagi masa, kita akan jumpa lagi. Ya, terima kasih banyak kepada anda semua. Ya. Dan bagi anda yang selalu ikuti live saya di channel YouTube saya, terima kasih banyak yang mana telah subscribe. Yang masih belum subscribe, ya, kita lalukan dan kita boleh share lah. Ya. Paling raya dah tak lama dah. Ya. Tak ada masa dah lagi sekarang ni. Kita teruskan. Ya. Teruskan bagi penerangan. Ya. Kita ada masa lagi dah. Yang pengang jawatan buat kerja dengan jawatan yang dia ada. Amanah yang telah diberikan, yang tak ada jawatan, kamu masih lagi ahli parti. Ya. Tanggungjawab dan peranan kita sebenarnya masih ada. Ya. Ada jawatan atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, ya, amanah kita ataupun sebagai ahli, kita ada tanggungjawab kita sebagai ahli untuk melakukan tugas. Yang pegang jawatan, dia lebih tinggi amanahnya dan kena juga melaksanakan tugas. Ya, sama-sama berjalan, sesama buat kerja, insyaAllah kita boleh berjaya. Nanti saya akan ulas pula ya, pasal apa yang disebut oleh Ketua Pemuda PAS yang mengharapkan penyokong PhD Pahang memberikan sokongan kepada PAS. Ya. Sebab apa? Saya akan ulas kemudian. Kemungkinan kalau sokong PAS boleh menghapuskan judi dengan Teng Highland. Mana tahu kan? Ataupun kalau sokong PAS perintah mungkin PAS lebih maju ya? Ataupun sama maju dengan negeri Kelantan. Ataupun kalau sokong PAS, Pahang ini akan menjadi sebuah negeri yang akan melaksanakan hudud. Akan melaksanakan hudud. Mungkin itu ya? Mungkin itu. Itulah cita-cita PAS. Hudud adalah nyawa kami, kata PAS. Okey, cukup sampai sini. Malah cerita PAS. Malah cerita pasal PAS ni panjang lebar. Cukup sampai sini. Isyak pun dah masuk. Ya. Jadi jumpa lagi lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.